Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kisah para nabi yang kita telah mulakan beberapa hari yang lepas. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu sekali lagi pada hari ini. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada perbincangan kita hari ini. Kita nak bincangkan asal usul manusia itu sendiri, iaitu asal usul Nabi Adam yang dijadikan daripada tanah. InsyaAllah saya akan rujuk daripada berkenaan dengan perkara ini, saya akan rujuk daripada buku Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Sedikit-sedikit saya akan lihat menurut pandangan beliau manusia ini dijadikan daripada tanah, tetapi ada proses dia. Menurut beliau ada 5 proses tanah tersebut. Pertamanya adalah, kita terus sahaja, jangan kita nak buang masa, iaitu proses pertamanya lah bumi, betul manusia itu, tanah itu diambil daripada bumi itu sendiri. Maksudnya tanah itu, tanah yang kotor itu diambil secara solidnya, asalnya daripada bumi. Kata Allah SWT, firman Allah, "Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharam min tin." Allah SWT berfirman dalam surah Sad ayat 71, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia daripada tanah. Perkataan tanah di sini digunakan perkataan tin. Tin di sini pin dengan ta, pin. Tin di sini adalah tanah. Tanah yang tanah menurut pandangan Dr. Salah adalah tanah kotor yang belum ada unsur-unsur lain, belum ada unsur air. Kemudian nanti baru akan digaul dengan air, itu dalam proses yang kedua. Sebelum kita nyatakan proses yang kedua tersebut, ada hadis sendiri yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam alaihissalam dari satu genggaman yang digenggam daripada seluruh, yakni tanah permukaan bumi. Sehingga datanglah keturunan Bani Adam yang sesuai dengan permukaan tanah. Di antara mereka ada yang berkulit merah, ada putih, hitam dan antara ketiga-tiganya. Itu juga ada yang buruk dan baik dan ada yang berada di antaranya. Jadi jelas bahawa manusia ini, Nabi Adam ini diambil unsurnya daripada tanah, tempat yang berbeza-beza. Nanti tanah itu akan disatukanlah. Sebab itulah menurut hadis Nabi mengatakan bahawa sebab itulah nanti akan adanya berbeza-beza warna kulit. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih, ada yang pelbagai warna lah, pelbagai bangsa pun. Jadi itu menunjukkan belahir pelbagai bangsa dan pelbagai sifat dan tabiat yang berbeza disebabkan unsur tanah itu sendiri berbeza. Tanah yang diambil itu sendiri berbeza. Okey, itu yang pertama. Untuk tanah yang kotor daripada bumi, tanpa ada unsur lain. Jadi yang kedua ialah, menurut Dr. Salah, tanah kotor yang berubah menjadi tanah liat. Maknanya telah pun digaul dengan air. Allah SWT berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda is amartuka qala ana khairun minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin." Masih lagi menggunakan perkataan tin dalam surah As-Saffat, tapi keadaan dah berbeza. Tadi dijadikan sebelum pertama kali diambil unsur tanah, belum lagi dicampur dengan mana-mana unsur, sebab perkara itu berlaku sebelum Nabi Adam wujud. Jadi diambil solid daripada tanah. Tapi perkataan yang berlaku ini adalah perkataan yang menunjukkan keadaan iblis menentang Allah. Tak mau sujud kepada Nabi Adam. Kata beliau, Allah bercerita, Allah berfirman, apakah penghalangmu? Apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkanmu? So iblis pun jawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau wahai Tuhan jadikan dia daripada api, sedang dia engkau jadikan daripada tanah. Dan kata Dr. Salah, ini merujukkan tanah apa? Tin yang telah pun dicampur dengan air. Sebab nak jadikan sesuatu itu perlu, kalau nak tanah itu nak dibentuk, perlu diletakkan dengan air supaya mudah untuk dibentuk. Wallahu a'lam. Jadi tin yang disebut awal itu dengan tin yang disebut dalam surah ini berbeza. Tin yang awal itu adalah tin yang kotor, yang solid, tak ada unsur air. Tin yang kedua ini telah pun digaul dengan air. Itu antara pandangan beliau. Okey. Baik. Jadi kita lihat pula proses yang ketiga. Proses yang ketiga dalam surah As-Saffat ayat 11. Fastaftihim ahum ashaddu khalqan
amman khalaqna inna khalaqnahu min tinil lazib. Jadi ada pertambahan perkataan lazib selepas tin tu. Maka bertanyalah wahai Muhammad kepada mereka yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati. Adakah diri mereka lebih sukar hendak diciptakan atau makhluk-makhluk lain yang kami telah ciptakan? Sesungguhnya kami telah mencipta mereka daripada tanah liat. Tanah liat di sini tanah tinin lazib. Jadi apa maksud lazib? Menurut Rasulullah, lazib bermaksud teguh, kental dan sangat kukuh serta saling mencekam. Kata Syekh lagi, ia menjadi kental terhasil dari tanah yang mudah dibentuk itu digaul dan diuli sehingga sebati. Akhirnya jadi kental, melekit, jadi dia boleh dia tebal dan kasar. Dia tebal, tebal dan kasar. Kemudian sedia untuk dikeringkan dan dikeraskan. Itu proses untuk nak mold dia itulah, nak bentuk dia. Itu adalah proses yang ketiga. Baik. Proses yang keempat pula ialah tanah kental yang berubah menjadi tanah kering yang asalnya warna hitam serta berubah warna dan baunya. Ini adalah proses yang keempat. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hijj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatkanlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering. Allah guna perkataan salsal, min salsal. Tanah liat yang kering yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Min hama'im masnun, yang berubah warna dan baunya. Jadi menurut Rasulullah, perkataan salsal bermaksud tanah yang kering. Kerana ia ada perkataan yang berasal dari perkataan salsalah yang bermaksud bunyi yang kuat. Jadi kalau misal kalau kita ambil tukul, sebatang paku masuk dalam satu benda yang kering, maka dia akan keluarkan bunyi. Kita menukul. Kita ambil paku, kita menukul sebatang paku masuk dalam satu benda yang kering, maka dia akan keluarkan bunyi. Contohnya, apa yang bunyi? Bunyi apa yang keluar, dia akan bunyi, dia telah mengeluarkan bunyi daripada paku tersebut. Kalau kita ambil paku, kita ketuk atas benda kering, dia akan menyebabkan bunyi. Maka tanah kering itu ialah sol. Tanah liat yang kering kerana jika sekiranya kita memukul dan mengetuk, dia akan hasilkan bunyi. Itu antara apa yang dikatakan oleh Dr. Salah Al-Fatah Al-Khalidi. Baik. Jadi kita nak pergi kepada proses yang terakhir, iaitu dalam surah Ar-Rahman, proses yang kelima, di mana Allah SWT mengatakan bahawa dalam Ar-Rahman ayat 14, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia, yakni lembaga Nabi Adam tu sebelum ditiupkan roh ni, di proses terakhir, hampir terakhir sebelum ditiupkan roh. Dia menciptakan manusia lembaga Adam daripada tanah liat kering seperti tembikar. Kata Dr. Salah, al-fakhar ni bermaksud cerik, bekas, jar macam tu. Jadi dia buat daripada tanah yang diambil daripada jenis tanah yang khas, lalu digaul dengan air, kemudian dibakar, dipanaskan dengan api pada tahap tertentu. Akhirnya tanah tersebut jadi kejap, padat, kuat, lalu digunakan untuk membuat barang-barang kegunaan rumah. Itu al-fakhar. Al-fakhar dia melalui proses-proses tersebut. Dan wallahualam itu juga mungkin berlaku kepada proses dalam mencipta Nabi Adam, dalam mencipta dia punya bentuk lembaga Nabi Adam tu sebelum ditiupkan roh. Jadi kita boleh rumusan kejadian Nabi Adam ni melalui 5 peringkat. Pertama ialah baginda dicipta daripada tanah yang kotor yang diambil daripada bumi. Kedua, tanah yang kotor berubah jadi tanah liat. Ketiga, dia proses kejadian baginda pada peringkat ketiga ialah tanah liat tersebut berubah menjadi tanah yang kental, keras dan juga teguhlah, kukuh. Jadi dalam proses yang keempat, dia berubah daripada tanah yang kental berubah menjadi tanah kering yang asalnya berwarna hitam serta berubah-ubah warna dan baunya. Dan maka proses yang kelima ialah tanah yang kering itu diumpamakan seperti tembikar dan
seramik. Wallahu a'lam. Itu antara pandangan yang dinakalkan dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Salah Fattah Al-Khalidi. Jadi kita nak lihat, ada tak yang menyokong perkara tersebut? Kita boleh lihat bahawa berkenaan dengan iblis sendiri. Iblis sendiri ketika Nabi Adam alaihissalam masih dalam keadaan lembaga lah, belum ditiupkan roh, masih ada bentuk yang terakhir. Cuma tinggal nak tiupkan roh je. Nah, iblis ni pernah melawat. Kita katakan perkataan melawat lah. Pernah lihat Nabi Adam tu dalam keadaan masih dalam keadaan tanah liat, maknanya dalam keadaan proses yang terakhir tu, tembikar tu. Kalau proses terakhir lah, seolah-olah kita katakan tembikar tu, yang dah diuli, yang dah telah dibentuk, ada bentuknya, lengkap semua, tinggal nak tiupkan roh saja. Apa yang iblis buat, kita lihat. Allah membentuk Nabi Adam ni, Allah sendiri cerita dalam surah Al-A'raf ayat 11, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. Dan sebenarnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu. Hingga akhir ayat. Jadi, kemudian kita nak lihat bagaimana iblis sendiri pernah melihat Adam ini sebelum Adam AS ni sebelum ditiup rohnya. Jadi, Adam ni adalah sebuah patung, dikatakan dibiarkan di dalam syurga, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah melainkan tulang ekornya, ialah sulbi, yang mana daripadanya ia diciptakan dan dengannya ia akan disusun atur, yakni kembali dalam kehidupan seterusnya. Dalam lafaz yang lain disebutkan tidak ada bahagian daripada tubuh manusia melainkan akan hancur kecuali satu tulang, iaitu tulang ekor. Daripada manusia akan disusun atur kembali pada hari kiamat. Itu menunjukkan bahawa manusia itu nanti akan disusun atur kembali seperti mana susunan awalnya. Okey. Sekarang kita nak lihat, tadi kita nak lihat awal-awal sedikit saja. Kita nak lihat bagaimana iblis itu melihat bentuk asal manusia itu Adam AS. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda yang bermaksud, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membentukkan tubuh Adam alaihissalam, dia meninggalkannya atas kehendaknya. Allah sengaja tinggalkan dengan hikmah yang hanya dia ketahui. Maka selepas itu iblis pun berpusing-pusing mengelilinginya sambil melihat ke arah patung tersebut. Lalu dilihatnya patung itu mempunyai rongga. Lantas dia tahu bahawa patung itu merupakan satu kejadian yang tidak begitu kuat dan tidak mampu, yakni menahan diri. Jadi kita dapat lihat bahawa Nabi Adam itu sentiasa sengaja dibiarkan oleh Allah SWT dalam keadaan tidak ditiup rohnya. Jadi kita dapat lihat cemburunya iblis itu daripada awal lagi. Dia pergi lihat tu, dia berpusing-pusing dekat tepi, dekat patung Adam itu. Dia berpusing-pusing sambil dilihatnya patung itu mempunyai rongga. Maksudnya dia tahu bahawa manusia ini ada kelemahannya. Jadi menurut Dr. Salah Fattah Al-Khalidi, beliau adanya rongga manusia ini menunjukkan iblis tahu bahawa patung Adam ini yang sebelum dia tunjuk roh ni ada kelemahannya yang tersendiri. Apakah kelemahannya? Ialah antaranya yang pertama ialah patung itu tidak tahan dan tidak stabil. Keadaan berongga ni menunjukkan ia akan menghalang ketahanan dan kestabilan. Kedua juga, menurut Dr. Salah, patung ni tidak mampu untuk mengawal emosinya. Itu antaranya. Bukan itu saja, malah dia juga akan kalah dengan nafsu syahwat dan juga godaan kerana dia ada rongga. Itu menurut pandangan Dr. Salah. Jadi iblis dah datang dah. Iblis tahu dah kelemahan manusia itu daripada awal lagi, kerana sifat cemburu kepada manusia itu telah ada awal lagi. Sebab tu nanti kita lihat tadi telah dibaca sedikit bahawa iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam ni sebab dia dijadikan daripada api. Sedangkan Nabi Adam ni dijadikan dengan bentuk yang lemah lah, iaitu tanah. Bentuk asalnya adalah tin, itu tanah liat. Okey. Baik. Jadi
kita nak lihat sedikit sebelum kita tutup hari ini perbincangan kita. Jadi kita nak lihat saat ketika apa yang berlaku saat ketika Allah Subhanahu Wa Taala meniup roh kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu menunjukkan bahawa cantiknya kenapa Allah cipta manusia ni, apakah perkataan pertama yang Nabi Adam sebut ketika dia itu ditiup rohnya. Okey, menarik sekali. Ini menunjukkan bahawa ini antara reason menunjukkan bahawa manusia ini sebenarnya asalnya sentiasa mengingati Allah sehinggalah dia itu diganggu oleh perkara-perkara yang lain. Diriwayatkan daripada At-Tirmizi, daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah, baginda bersabda, bermaksud tak kala ketika Allah SWT menciptakan Adam dan dia tiupkan roh ke atasnya, lalu baginda pun bersin. Okey, baginda kata apa? Baginda kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu yang para malaikat tak tahu sebelum ni, bahawa manusia ini sebenarnya ada dia punya unsur-unsur cahaya yang kalau kita katakan begitu. Maksudnya manusia ini bukan sekadar fizikal sahaja, dia ada dua unsur, dia ada unsur tanah dan dia ada unsur roh. Unsur roh. Roh tu asalnya kalau kita dalam Quran, roh itu asalnya adalah disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So baginda kata Alhamdulillah, baginda telah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya, lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepadanya, Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Allahu Akbar. Itu permulaan yang sangat manis sekali kalau kita kenang-kenangkan. Mana manusia ni memang dijadikan untuk apa? Untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pengajaran daripada kita, banyakkanlah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala di samping kita banyak sangat puji perkara yang lain. Nak puji perkara lain pun ingatlah yang hebat itu semua yang datang daripada Allah SWT. Ingatlah moyang kita pertama kali perkara yang dia sebut selepas ditiup rohnya, dia tak kata yes, dia macam tu. Dia tak kata macam tu. Dia kata Alhamdulillah. Okey? Baik. Jadi tuan-tuan, bersin tu pun nikmat dah. Kita dapat lihat lah, bersin pun nikmat. Perkara pertama yang berlaku kepada Nabi Adam ialah dia bersin. Jadi bersin menunjukkan bahawa nikmat yang sangat besar untuk manusia. Bahkan kita, Rasulullah ajar kita untuk sebut Alhamdulillah ketika bersin. Baik, antara yang berkaitan lagi dengan Nabi Adam ialah Rasulullah SAW berfirman, dia bagi tahu kat kita, baginda bagi tahu kepada kita bahawa Nabi Adam ini ditiup rohnya berlaku pada hari Jumaat. Berdasarkan riwayat daripada Imam Muslim daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda yang bermaksud, sebaik-baik hari terbitnya matahari adalah pada hari Jumaat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam syurga. Bahkan juga pada hari Jumaat Adam dikeluarkan daripada syurga. Kita tak pasti dalam satu hari atau tidak, tetapi yang penting pada hari Jumaat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kelebihan hari Jumaat yang dianggap sebaik-baik hari dalam seminggu. Okey, jadi kita boleh tukar juga lah pemikiran kita. Antara kita boleh tambah ialah di samping kita tahu Jumaat itu sebagai hari penghulu pada segala hari, kita ingat juga bahawa hari Jumaat itulah hari dijadikan kita, moyang kita. Dijadikan nikmat yang paling besar kepada kita, dijadikan manusia untuk dimuliakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Supaya kita ingat tugas kita. Supaya kita ingat bahawa aku ini dijadikan pada hari Jumaat ini dimuliakan pada hari yang mulia, supaya aku menjadi orang yang mulia. Kita ingat sentiasa. Jangan tunggu birthday baru nak ingat kita ni dilahirkan. Kita lihat asal usul kita dijadikan pada hari Jumaat. Adam alaihissalam, moyang kita dijadikan daripada hari Jumaat. Supaya kita ingat nikmat pertama yang Allah beri kepada Adam ialah bersin. Kita pun selalu bersin, jangan lupa untuk puji Allah SWT. Nikmat Allah SWT itu sangat besar sekali. Jadi ada lagi hadis daripada Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah, baginda bersabda yang maksud, apabila Allah telah menciptakan Adam, lalu dia berkata kepadanya, pergilah engkau, ucapkan salam ke atas sekumpulan malaikat dan dengarkanlah ucapan sapaan ataupun tahiyat mereka, maka sesungguhnya ucapan itu untuk engkau dan juga untuk zuriat keturunan engkau. Lalu beliau pergi mendapatkan mereka, lantas menyapa sambil mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian para malaikat menjawab sapaan itu sambil berkata, Waalaikumsalam warahmatullah. So awal-awal lagi kita dah dapat ucapan salam daripada para malaikat. Sebab apa? Ucapan salam itu bukan sahaja kepada Adam, dan ucapan salam itu juga ada kepada seluruh umat dia. Jadi siapa yang akan mendapat salam ini,
Siapa yang akan mendapat keselamatan ini? Kepada orang yang sudi untuk mendapat keselamatan itu dengan cara mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tayyib. Sikit lagi sebelum kita tutup perbincangan kita. Okey, tayyib, berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawa Nabi Adam itu dijadikan lebih tinggi daripada tubuh badan kita semua. Allah telah menjadikannya setinggi 60 hasta, iaitu lebih kurang 40 meter. Satu ketinggian yang luar biasa bagi manusia. Jadi ini menunjukkan bahawa kehebatan yang Allah jadikan, kehebatan Allah SWT dalam menjadikan manusia itu. Jadi tak hairanlah juga sebenarnya, sebab asalnya memang manusia itu dijadikan di syurga. Jadi syurga Rasulullah sendiri ketika Mi'raj dia lihat perkara-perkara di syurga itu besar daripada apa yang ada di syurga, apa yang ada di dunia. Misalnya daun, kalau tak silap, daun di sana besar lagi daripada apa yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam. Itu antaranya. Jadi itu perbincangan awal kita berkenaan dengan Nabi Adam AS. Bagaimanakah proses-proses untuk membentuk beliau. Dan beliau itu baginda dijadikan daripada tanah. Jadi kita pun kena ingat kita ni unsur tanah. Janganlah sehebat mana pun kita, jangan kita lupa bahawa akhirnya kita akan kembali kepada tanah. Daripada tanah kita datang, kepada tanahlah kita kembali. Janganlah kita menongkat lagi langit, mendongak, sombongkan diri kita, sedangkan kita ni asalnya daripada tanah saja, bawah tapak kaki saja, akhirnya kembali kepada bawah tapak kaki juga, itu tanah. So sehebat mana pun kita, ingatlah bahawa Allah SWT yang telah memuliakan kita. Kemuliaan itu hanya akan dapat dengan kita mengikut petunjuk yang datangnya daripada Allah SWT. Itulah antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ini. Sebab memang sebenarnya Allah jadikan manusia itu untuk memuliakannya. Jadi, janganlah kita sendiri yang menghinakan diri kita setelah kita ini dimuliakan. Wallahu a'lam. Apa pun minta maaf, sebarang kekurangan, sebarang apa yang tersilap cakap. Tersilap apa tuan-tuan, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah, sahabat-sahabat, mana yang lihat ada kesilapan boleh sahaja tegur dalam ruangan komen yang ada dalam Facebook itulah. Jadi tuan-tuan boleh melakukan sedemikian. Kita sama-sama baiki insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini ada manfaatnya insya-Allah. Dengan izin Allah kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Insya-Allah kita akan lihat lagi berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam dengan lebih lanjut insya-Allah. Okay, baiklah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.